الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Allah berikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Sapakah hari ini kita boleh mengerjakan ibadat di dalam bentuk minggu yang terbesar sebagai hari raya di dalam minggu, iaitu solat Jumaat dan hari Jumaat. Marilah kita panjatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jadikanlah takwa itu sebagai bekal dan cara hidup kita di mana sahaja kita berada. Oleh kerana orang yang akan berjaya di atas dunia, di muka dunia dan di akhirat kelak adalah orang yang bertakwa. Ingatlah bahawa takwa sahajalah yang akan menjaminkan keselamatan bagi setiap orang di atas muka dunia ini sebelum daripada dia nak menemui Allah Subhanahu wa taala nanti. Ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Taala jadikan kita manusia, terutamanya orang-orang yang beriman, adalah bersaudara. Persaudaraan di dalam Islam diikat dengan agama. Walaupun sebahagian ulama yang menceritakan ayat yang Allah Ta'ala firman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Saudara di sini bukan sahaja menjadi pegangi agama, bahkan daging darah adalah salah satu daripada persaudaraan. Oleh kerana setiap orang daripada lelaki dan perempuan yang sama belaka, iaitu Adam dan Hawa. Oleh itu alhamdulillah kita kena bubuh semua perasaan di dalam hati kita bahawa setiap orang beriman adalah adik-beradik kita, saudara kita. Orang yang tidak beriman adalah manusia supaya kita juga, tapi kita kena tunjuk ajar dan kita kena seru dia ke arah pahami Islam dan royak Islam yang sebenar kepadanya. Mudah-mudahan dengan tunjukkan dan ajar tu akan menjadi manfaat dan tidak akan menjadi satu dalih yang orang kafir apabila dibangkit di akhirat kelak takut-takutnya mereka royak kepada Allah. Katanya dia jumpa dengan orang Islam atas dunia, dia duk saing dengan orang Islam atas dunia, tapi orang Islam tak biasa royak Islam. Orang Islam duk royak nak makan nasi je, royak nak pergi situ nak pergi sini boleh, tapi tak biasa royak sepatah cara hak agama dia. Maka orang dia duduk di dalam kesusahan, duduk payah, duduk dalam kesusahan, kepayahan, dia nak pergi dah kepada neraka, maka dia boleh buat gapo-gapo ataupun dia boleh kecek gapo-gapo supaya dia nak dakwa diri dia, katanya diri dia ataupun hidup dia di atas muka dunia dia duduk sesak dengan sebab orang tak royak Islam kepada dia. Sebab itulah setiap kali apabila Nabi melihat orang-orang kafir mati,
Tercatat di dalam sejarah katanya Nabi kecut hati. Nabi kecut hati oleh kerana Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada orang itu. Kadang-kadang Nabi kecut hati tak sapa masa ataupun tak berpeluang untuk Nabi nak pergi dakwah orang itu sehingga dia mati di dalam kafir. Adapun orang yang Nabi sapa dah ajari Islam kepada telinga dia, kepada hati dia, tapi dia tak siap terima juga. Hak itulah yang Nabi ayat katanya, aku sudah pun sapa ajari aku, maka duduk di Allah lah yang akan buka ataupun yang akan beri hidayah kepada orang itu ataupun tidak beri hidayah. Ikhwah yang dikasihi sekalian, oleh kerana kita bersaudara, marilah kita rasa bahawa kesatuan umat Islam di atas muka dunia walaupun berlainan aliran, walaupun berlainan cara memikir, cara hidup, tetapi kita adalah bersaudara belakang. Persaudaraan inilah yang akan menjadi satu jaminan kepada kita bila kita bersatu ataupun kita menjadi orang yang terbuka di dalam pahaman kita, cara hidup kita, ilmu kita, maka insya-Allah orang Islam yang tak berbaloi. Tetapi yang jadi masalah apabila orang Islam tertutup cara hidup dia. Ilmu yang dia belajar kemungkinan tidak membukakan perasaan dia supaya dia terima perkara-perkara yang tak serupa dengan dia mengaji. Apa yang dididik kemungkinan didikan dia pergi ke arah tak seterima, didikan yang tak serupa dengan dia. Tapi kalau sekiranya orang Islam pakat rujuk semula kepada Quran dan kepada sunnah Nabi, kita dapati dalam Quran di masa Nabi, alhamdulillah, Nabi orang yang terang ataupun jelas segala perkara kepada para sahabat. Nabi lah orang yang menghuraikan Al-Quran, sama ada percakapan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Tetapi selepas daripada Nabi mati, mula di situlah sampakah hari ini dan sampakah hari kiamat, tidak ada orang yang boleh menjelaskan sejelas-jelas apa yang ada di dalam Quran kecuali menurut pandangan ataupun ijtihad masing-masing. Khasnat khatib. Sebab itulah bila kita tengok kitab-kitab tafsir dan sebagainya, kita melihat ramai orang yang tulis tafsir satu ayat, kadang-kadang orang yang nampak satu ayat tu berpuluh-puluh pasal. Sebab itulah kita bila kita mengaji, jangan mengaji kita kena mengaji banyak-banyak. Bila kita mengaji banyak, kita akan faham banyak, ilmu kita akan luas, cara memikir kita pun akan menjadi luas dan boleh terima apa yang tak serupa dengan hak kuning boleh jadi serupa dengan merah, boleh jadi serupa dengan biru, boleh jadi serupa dengan hijau dan sebagainya. Ini adalah cukjin bagi orang Islam apabila dia duduk di dalam Islam, yakin katanya persaudaraan yang Allah Ta'ala ikat di dalam Quran jangan retak, jangan punah, jangan pecah. Sebab dikirakan perpecahan di dalam Islam adalah satu bala yang besar. Allah Ta'ala firman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Royak kepada Nabi, tapi serupa juga royak kepada kita, iaitunya kalau sekiranya kamu, hei Muhammad, nafkah ataupun bayar, cari harta benda untuk beri kepada orang tu, beri kepada orang ni supaya dia kasih saya, ma allafta baina qulubihim, nescaya mu tak kuasa nak beri jadi orang tu kasih kepada orang ni, orang tu hormat kepada orang ni. Walakinna Allah allafa bainahum, tetapi Allah lah yang mengiratkan, yang menjadi, yang bubuh di dalam perasaan orang-orang Islam hormat kepada sesama Islam.
Ada perasaan kasih sayang adik-beradik dan sebagainya. Sebab itulah mari kita bubuh di dalam perasaan hidup kita, kita adalah bersaudara belaka. Yang tak serupa sikit sebanyak itu adalah fitrah semula jadi yang Allah Taala sendiri royak di dalam Quran, Nabi sendiri royak di dalam hadis-hadisnya, iaitu aliran cara memikir manusia ni memang berbagai-bagai. Tetapi yang tak serupa itulah yang kita kena ambil sebagai satu pengajaran di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pecah belah. Oleh kerana pecah belah tu adalah satu bahaya yang besar. Inilah yang kita mendengar daripada launge orang-orang yang berkhutbah, duk bui ucapan ceramah dan sebagainya. Ayat katanya, marilah kita pakat bersatu di dalam agama. Marilah kita pakat ambil Al-Quran dan hadis Nabi sebagai tumpuan hidup kita, cara hidup kita. Tetapi hakikat yang sebenar wallahu a'lam. Kita tak tahu katanya launge ataupun seruai yang duduk royak seluruh dunia pakat royak katanya, marilah kita bersatu. Marilah kita lawan orang-orang kafir. Marilah kita pakat sokong orang-orang Islam. Bubuh di dalam perasaan orang Islam katanya kita adalah sedaging sedara. Sehingga ulama-ulama di zaman dahulu apabila dia mengajar nahwu, siapa-siapa yang ingat mata Al-Ajrumiyah, ia akan boleh royak, akan boleh baca katanya, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau royak prayuk ni, iaitunya adapun ad-dhammah. Ad-dhammah ni maknanya baris depan. Dalam bahasa Arab ad-dhammah, dham ni maknanya hipung. Sebab tu orang apabila dia baca baris depan, mulut dia dua-dua ni akan mucung. Ad-dhammah maknanya hipung, dua bibi mulut kena baca baris depan. Ad-dhammah fatakunu alamatan lirraf'i, adalah menjadi satu tanda bagi rafu' ataupun kalaulah kita nak ngaji, kalau kita ngaji bahasa Arab kita akan tahu katanya baris depan tu ada sanyalah dia, alamat dia. Tapi orang-orang yang bijak sana dia terjemuh fa amma dhammatu, adapun berhipung orang-orang Islam, fatakunu alamatan lirraf'i, adalah tanda menjadi satu lambang ar-raf'i, iaitunya tinggi. Rafu' dalam bahasa Arab artinya tinggi. Rafa'at maknanya angkat dan tinggi. Sebab itulah bila kita orang Islam bersatu, insya-Allah kita akan kuat. Bila kita berbalah, kita berpecah belah, kita akan lemah. Ikhwah yang dikasihi sekalian, saya baca buku yang ditulis oleh Mahatma Gandhi, dan memang menjadi satu pesannya dia. Dia royak kepada orang India pada masa dia hidup. Dia katanya berlainnya agama bukan artinya orang India mesti berpecah. Dan memang hakikat yang sebenar apabila kita tengok di setiap buah stesen kereta api, saya sendiri tengok, baca, dia tulis dengan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Hindi, yang kedua bahasa English, dan bahasa yang ketiga mengikut kampung ataupun cangwat rak yang orang yang ada di dalam rak tu kecek bahasa gapo, guna huruf gapo dia tulis. Dia royak supaya orang India mesti bersatu padu di dalam cara hidup. Bila kita tengok buku-buku ataupun kitab-kitab yang ditulis, sama ada orang kafir ataupun orang Islam, alhamdulillah kita melihat seruai daripada orang-orang yang hati bersih nak menjadi manusia ni hidup bersatu padu di atas muka bumi, mengikut hak ataupun kebenaran yang dia mesti pijak dan mesti ambil. Katanya itu adalah hak dia dan kebenaran yang dia mesti bawa. Sebab tu marilah kita bubuh di dalam perasaan hidup kita. Yang pertama sekali,
iaitu takwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Yang kedua, marilah kita pakat kuat iman kita, Islam kita melalui ilmu pengetahuan yang kita belajar. Yang ketiga, marilah kita pakat bubuh perasaan adik-beradik ukhuwah Islamiah yang Allah Ta'ala ikat di dalam Quran, iaitu supaya kita ni selalunya berasa setiap orang Islam, setiap orang beriman adalah adik-beradik. Supaya dengan adik-beradik hak kita boleh makan saka dalam keluarga kita. Yang keempat, marilah kita pakat maju diri kita, hidup kita dengan kemajuan, dengan peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita masa hidup di atas muka dunia. Kalaulah kita cerdik, jangan cerdik seorang. Berikanlah cerdik kita kepada orang lain. Kita pandai satu-satu perkara, kita hendaklah khidmat diri kita kepada orang lain supaya orang boleh cerdik, boleh pandai, boleh bijak supaya kita juga. Sama ada buah fikiran, sama ada apa yang kita buat dengan tangan kita, dengan usaha kita, dengan mulut kita, dengan menulis dan sebagainya. Sebab Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang berfaedah kepada orang ramai. Marilah ikhwah yang dikasihi sekalian, di hari Jumaat macam ni banyaklah kita selawat kepada Nabi SAW. Semoga Nabi itulah akan menjadi sebagai penolong kita, sebagai pemberi syafaat kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Satu hadis Nabi yang Nabi cerita, innad dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Artinya, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Allah Ta'ala hantarkan kamu ke dunia untuk menjadi sebagai orang yang kerong dunia, maju dunia. Tetapi Allah akan melihat dan perhati apakah kelakuan kamu, perbuatan kamu di atas muka dunia. Maka kamu jaga-jagalah, beringat-beringatlah dunia. Dan beringat lagi kepada orang lelaki, iaitunya beringat orang-orang perempuan. Oleh kerana awal fitnah yang berlaku di zaman Bani Israel dahulu adalah berpunca daripada orang perempuan. Daripada hadis inilah, sebagai kita ambil intisari dengan rekah katanya, Allah Ta'ala beri umur kita hidup di atas muka dunia ni bukan sia-sia. Tapi marilah kita pakat guna umur kita supaya berfaedah kepada diri kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan kira dengan kita segala perkara yang kita buat. Sama ada rahsia, sesusuk-susuk rahsia, ataupun perkara yang terbuka orang ramai boleh tahu. Semua Allah Ta'ala akan kira. Yang ketiga, beringatlah jangan sampai ke dunia ni telan kita.
Jangan sampai ke hawa nafsu bawa kita sampai ke kita terlupa kepada Allah, terlupa kepada Nabi, terlupa kepada mati, terlupa kepada akhirat. Dalam arti katanya galik dengan perkara dunia sampai ke tinggal semaya beh. Sampai ke tinggal amal ibadat. Tak tahu katanya dia ni siapa. Akhir sekali beringatlah hai orang lelaki sekalian, iaitunya fitnah orang perempuan adalah sangat tinggi dan sangat bahaya sekali. Sampai ke Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, inna kaidakunna azim, iaitunya dalam surah Yusuf. Allah rayak katanya sesungguhnya tipu daya leliang orang perempuan ni adalah sangat tinggi. Sebab orang lelaki duk bunuh, sebahagiannya adalah berpucuk daripada orang perempuan. Marilah kita pakat-pakat royak kepada diri kita bahawa hidup kita di atas muka dunia ni hanya sebentar sahaja. Nak pergi ke alam akhirat bukan payah sangat. Nak mati bukan payah. Mudah-mudahlah ni orang mati. Tapi yang paling penting, apakah bekal kita yang kita nak menuju ke alam akhirat supaya selamat. Dunia kita selamat, apatah lagi akhirat sebagai tempat yang tidak akan kembali lagi ke dunia buat kali yang kedua. Kecuali hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala rayak perkataan syaitan tapi rayak di dalam Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dipelihara. Bermaknanya Allah Ta'ala jaga sungguh. Al-mukhlasin isim maf'ul, maknanya Allah Ta'ala jaga sungguh orang-orang yang dijaga, tidak ditipu oleh syaitan. Hak inilah yang kita nak masuk di dalam perkataan, walaupun syaitan sebut, tapi kita kena masuk di dalam ayat tu. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, jadilah kita ni orang yang terpelihara, dikokong oleh Allah Ta'ala di atas dunia. InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله